Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya muliakan lagi, saya kasihi Fadil Tuan Imam. Saya hormati lagi, saya kasihi Al-Fadil Ustaz Hanif Ghazali, Fadil Ustaz Halim Nasir, Ustaz Azmi, para guru, para asatizah yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu nama-nama yang hadir, tanpa mengurangkan sedikit pun kedudukan dan ketinggian tuan-tuan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung kembali bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wa Talaqqi pada bab adab seorang alim. Dalam bab ini ada 3 bahagian yang saya letakkan. Yang pertama, adab alim dengan dirinya. Yang kedua, adab alim di dalam majlisnya. Dan yang ketiga, adab alim bersama dengan para muridnya. Adab alim dengan dirinya. Alim itu punya adab diamalkan. Takutkan Allah dan ikhlas beriringan. Jadi seorang yang alim, yang amil, yang beramal dengan ilmunya, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, yang takutkan Allah hanyalah para ulama. Yang dimaksudkan dengan alim ini, mereka yang takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara adab alim dengan dirinya sendiri adalah diamalkan ilmu dan juga takutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, serta ikhlas di dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata al-Imam Syafi'i, al-ilmu laisa al-ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan yang dihafal. Sebaliknya ilmu adalah yang bermanfaat. Ilmu yang disampaikan dan mendapatkan manfaat kepada pemilik diri tersebut dan juga kepada orang lain. Maka itu yang dimaksudkan dengan ilmu yang sebenar. Laisa al-ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa'a. Ini kata al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi ini adalah adab pertama bagi alim, takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa muraqabatullah, memandang bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat segala perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerhatikan apa yang dia lakukan, dan dia lebih dahulu yang nanti akan disoal oleh Allah Ta'ala dengan apa yang dia perbuat, karena dia ajarkan kepada orang ramai. Sebab tu orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya mu'abbadun mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Kata al-Imam Ibn Ruslan radhiyallahu anhu dalam Zubat, kata beliau, alim yang tidak beramal dengan ilmunya, fa'alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'azzabun min qabli ubbadil wasan. Orang yang tidak beramal dengan ilmunya, alim yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan diseksa terlebih dahulu daripada penyembah berhala. Lebih dahulu. Sebab tu putih tak dia punya matan tu? Kan? Jadi tak beramal dengan ilmu diazab oleh Allah Ta'ala lebih dahulu daripada ubadil wasan, penyembah berhala. Jadi bukan benda kecil. Kita cerita berkenaan dengan fadlul ilm, kelebihan ilmu, kelebihan para ulama, kelebihan para penuntut ilmu. Jangan lupa juga yang punya kelebihan tersebut ada ancamannya ketika dia tidak beramal dengan ilmu tadi. Itu yang paling kena jaga. Sebab tu pelajaran ilmu ini, alim tersebut ketika dia amalkan ilmunya, ketika dia sampaikan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan bagi barakah kepada ilmu. Ilmu ini nanti akan mendapat pancaran nur. Jadi itu yang menyebabkan alim dipandang dengan waqar.
dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keagungan, kerana mereka mempelajari tersebut dalam hati mereka yang dipenuhi adalah azamatullah. Yang dipenuhi adalah dengan mentazimkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Yang kedua, menjaga ilmunya tidak diajarkan melainkan kepada yang menginginkan. Ini sya'nul alim. Adabnya alim, mereka tidak mengajarkan ilmu melainkan kepada yang menginginkan ilmu tersebut. Ini beza dengan dakwah. Dakwah lain. Dakwah disampaikan kepada yang ingin dan yang yang tidak inginkan perkara tersebut. Dakwah beza dengan ilmu. Dakwah lebih luas daripada perkara tersebut. Tapi ilmu ketika nak diajarkan kepada yang menginginkan ilmu tersebut. Sebab tu kalau kata alim datang ke satu tempat, tiba-tiba tidak diberikan perkara yang sepatutnya ataupun perhatian yang sepatutnya kepada si alim tersebut ketika dalam pengajaran dan sebagainya, tidak dijaga adab dalam majlis, kemudian tidak dilayan guru tersebut dengan baik, sedangkan dia datang untuk menyampaikan ilmu, maka sebaiknya bagi dia untuk tidak datang ke tempat tersebut, kerana nanti akan dihina dan diabaikan ilmu, malah akan dicela masyarakat di tempat tersebut kerana tidak beramal dengan ataupun tidak mentakzimkan ulama dan alim, kerana itu adalah arahan Allah Subhanahu wa taala dan itu disuruh oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baik. Jadi menjaga ilmunya tidak diajarkan melainkan kepada yang menginginkan. Al-Imam Al-Bukhari pernah dihalang ataupun dihalau keluar daripada Bukhara hanya kerana tidak mau datang ke rumah Gabna pada waktu tersebut, mengajar di rumah Gabna kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Gabna pernah jemput dia datang ke masjid, ke istana untuk mengajar anak-anak beliau. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari, ilmu ini tidak ada yang dikhususkan. Kalau nak buat majlis, buat yang umum. Maka kata itu pandangannya beliau. Kerana ada sebahagian ulama yang menjadi pengajar di dalam istana. Ini ahwalnya awliya Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ada yang dilihat sebagai ketegasan mereka, mungkin kerana ada perkara yang beliau pandang pada ketika tersebut perlu kepada ketegasan, dan ada yang memandang dengan bahawa kalau dia tidak masuk maka nanti akan masuk orang yang tidak sepatutnya. Jadi masing-masing dengan niat masing-masing. Cuma Al-Imam itu contoh kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu tidak datang ke majlis ataupun tidak datang ke jemputan Gabna pada waktu tersebut kerana menjaga ilmunya dan waqar dengan ilmu tersebut, maka dihalau beliau keluar daripada Bukhara. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu pun begitu juga, sama tegas orang. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta, kata dia. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Ilmu tu kena datang kepadanya, bukan ilmu tu yang pergi ke tempat tersebut. Tapi tu macam ni sekarang macam mana tak? Yang masjid duk jemput ustaz-ustaz tu. Nak buat macam mana kan? Dah suasana pada waktu tersebut, ikut pula kepada alim tadi datang. Kalau dia tak datang, masalah nanti masyarakat bukan semuanya mampu untuk pergi ke tempat tersebut. Jadi dengan niat ikhlas guru tersebut datang. Jadi yang orang di tempat tersebut pula berikan perhatian, berikan orang panggil sokongan yang sepatutnya kepada ilmu tadi. Itu maksudnya. Sebab tu kata Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu, kalau kamu inginkan anak kamu menjadi seorang yang alim faqih, maka layani faqih ataupun fuqaha yang datang ke tempat kamu dengan baik. Al-Imam Al-Halawani rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kata beliau, saya menjadi alim adalah kerana berkatnya ayah saya. Kerana ayah saya adalah orang yang ayah dia orang biasa. Penjual halawah, penjual manisan di negeri beliau. Kemudian tapi kalau orang alim datang ke tempat kami, ayah saya tak ada apa, dia akan bawa dia punya halawah tu, halawiyat tu, dia akan bawa mari dekat guru tersebut, kemudian dia akan hadiahkan kepada guru tadi dan minta guru tadi doakan kepada anaknya. Itu yang dia lakukan. Tiap kali orang alim datang, dia akan bawa hadiah bagi. Kata, tuan guru tolong doakan anak saya. Bagi lagi, tuan guru tolong doakan anak saya. Jadi setiap kali alim datang, dia akan buat macam tu. Maka Allah Ta'ala kurniakan anaknya menjadi alim walaupun dia orang biasa. Sebab tu orang-orang alim kadang-kadang diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak dia pula tak mau. Orang biasa, anak dia pula nak. Ujian.
Dan ini disebut oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu. Imam Abdul Wahab Sya'rani kata, kenapa jadi macam tu? Karena kita lebih menyerahkan urusan kita kepada diri kita tanpa kita serah kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok orang biasa, ayahnya orang biasa saja, bukan ustaz, bukan tok guru pun, tapi anaknya minat dengan agama. Minat nak mengaji. Minat sungguh-sungguh. Rupanya kerana ayah dia tadi tak ada apa dalam hati dia. Serah kepada Allah Ta'ala. Beza dengan kalau guru, kita ni guru, ustaz, tok guru. Kita duk tengok dah, anak kita ni kena jadi macam ni. Kalau ni kena jadi macam ni. Ahli kena jadi macam ni lah, kita tak ada apa. Dan ini ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada para ulama'. Lepas tu Imam Abdul Wahab Sya'rani kata beliau, saya diuji dengan anak saya sendiri. Sidi Abdul Wahab Sya'rani, dia sendiri sebut, saya diuji dengan anak dia, tak mau mengaji. Anak dia tak mau mengaji langsung. Dan akhirnya dia kata, saya angkat tangan pada satu malam, bangun malam, saya angkat tangan kepada Allah Ta'ala, saya kata, ya Allah, saya serahkan segala urusan anak saya ini kepada kamu, ya Allah. Esok pagi kata dia bangun subuh, tengok-tengok anak dia dah siap dah dengan kitab, pergi ke rumah para masyayikh, belajar ilmu mulai pada hari tersebut sampai jadi alim setelah itu. Kata kenapa ni? Karena menyerahkan urusan kepada Allah. Lepas tu kita susun dengan tawakal. Susun anak-anak cucu kita. Kita nak anak kita ni kena nanti insya-Allah jadi ulama. Kita pun hantar dia pergi ke tahfiz. Habis tahfiz nanti kita susun pula pergi ke pondok pengajian, duduk dengan para guru, mengaji sungguh-sungguh, pergi ke Mesir, pergi ke Syria kalau boleh pergi, kalau lain tak boleh pergi lah. Kan, pergi ke Mesir, pergi ke Hadramut, Yaman dan sebagainya. Maka bila balik nanti kita harap jadi untuk guru. Tak nak tak edi. Sebab kita duk susun dengan diri kita sendiri. Jangan macam tu. Serah kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, tawakal. Buat urusan. Saya serah ni hanya sebagai mengambil jalan sahaja. Hakikat yang menyusun Allah. Serah macam tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan jadikan yang terbaik. Sebenarnya saya sebut ni untuk diri kita sendiri. Saya sendiri yang bercakap. Kerana kita pun ada anak. Jadi kita pun nanti akan diuji dengan perkara yang sama. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Tengok ada anak ustaz, buah. Ujian. Anak tok guru, buah. Kata kat sekolah tu, anak tu, siapa anak yang paling buah hari? Anak tok guru. Londeh kain orang. Alhamdulillah, saya harap anak saya tak macam tu lah. Kan? Tapi macam tu, payah dan sukar. Sebenarnya, ayah tadi, melainkan ayah ni ikhlas betul. Anak-anak ni semua jadi tok guru. Seperti Al-Imam Subki rahimahullah. Al-Imam Subki anaknya, keluarga As-Subki alim semua. Keluarga Al-Imam Ramli rahimahullah, keluarganya semua alim. Yang disebut oleh Al-Imam Ibn Abdul Wahab Sya'rani, senarai nama para ulama yang keluar daripada keturunannya para ulama semua. Keluarga Alawi, Said Muhammad Alawi Al-Maliki, ini keluarga alim semua. Datuknya alim, ayahnya alim, dan ni anaknya alim. Dan nanti akan keluar pula cucunya nanti pun dalam bidang yang sama, pengajian alim. Dan keluarga Al-Ghumari, Sidi Muhammad Al-Ghumari, Sultanil Awliya, keluar pula anak dia, Sidi Ahmad Al-Ghumari, Sidi Abdullah Al-Ghumari, Sidi Zamzami Al-Ghumari, lagi daripada Sidi Abdul Aziz Al-Ghumari. Ini semua ni wali-wali Allah Ta'ala. Semua ni tok-tok guru besar yang mengarang kitab, membimbing umat, mengeluarkan generasi. Ini sukar. Bukan senang nak ada seorang yang kemudian lahir semuanya satu jalan. Payah. Bukan senang, tuan-tuan. Sebab tu nak kena buat macam mana? Kena angkat tangan doa kepada Allah. Jangan kata kita ni bila dah tok guru, bila kita ni ustaz, maka kita kata kita boleh susun anak kita lebih pada tu lagi. Tak. Malah kita akan diuji nanti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemungkinan dia akan berbeza terus dengan ayah dia. Lebih berat lagi si ayah ni pertahan ahli sunnah dia dengan anak dia di Wahabi. Kok mana? Diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita doa kepada Allah, ya Allah jaga keluarga kami, jaga selalu agar tidak terpengaruh dengan faham yang tidak baik. Karena mereka di zaman mereka nanti. Itu yang kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga tidak akan menapak langkahannya ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Ini antara sifat alim. Mereka tidak akan menapak kaki mereka ke pintu rumah para pembesar tanpa niat yang mulia. Sebab saya letakkan khaid di belakang. Khaid dia tanpa niat mulia. Maknanya boleh ataupun tidak seorang alim, ulama ada jamak kan. Seorang alim pergi ke rumah pembesar.
Boleh tak pergi ke rumah pembesar untuk urusan dan sebagainya? Boleh ataupun tidak? Dilihat alim tersebut di depan pintu rumah para pembesar. Mak tu kata, ada riwayat disebutkan, seburuk-buruk ulama, seburuk-buruk alim adalah yang berada di depan pintu para pembesar. Dan sebaik-baik pembesar adalah yang berada di depan pintunya ulama. Maknanya pembesar yang kena turun mai kat ulama. Bukan ulama yang pergi kepada para pembesar. Baik. Jadi macam mana keadaan tersebut? Sebab tu saya sebut sini tanpa niat mulia. Maknanya boleh tak para pembesar pergi ke rumah para ulama pergi ke rumah para pembesar? Boleh, tapi dengan niat yang baik. Kalau tidak ada niat yang baik hanya kerana dunia semata-mata, maka hukumnya adalah tercela. Dia tercela dengan perbuatan tersebut kerana ini tidak layak bagi ilmunya untuk dia berada di depan rumah para pembesar. Maksudnya pembesar yang datang lawat dia. Sepatutnya begitu. Untuk menjaga izzah ilmu. Tapi kalau kata alim tadi, dia memandang, kata kalau saya tak pergi, lepas ni mungkin ada orang lain dulu yang akan pergi cucuk dia. Bawa main benda yang tak elok kepada dia. Jadi penasihat dia dengan cara yang tidak elok pada waktu tersebut, maka saya pergi dulu pada waktu itu. Maka kita sebagai orang awam ni buat apa? Husnuzan. Ini tengok para ulama duduk depan pembesaran. Tengok dia. Dia mulalah kipah pula. Jadi kalau tak pergi lagi orang lain pergi, kan kata pula. Payah. Tak ada husnuzan dalam umat. Semua nak buruk sangka. Sampai ke alim pun dia nak buruk sangka. Kita ni dituntut untuk baik sangka hatta dengan batu sekalipun. Kita disuruh baik sangka. Apatah lagi dengan alim. Itu yang berlaku di Mesir. Maulana Syekh Ali Jum'ah difitnah. Maulana Syekh Badruddin Hasun di Syria difitnah. Dikatakan ini anjing Bashar dan sebagainya. Ini kenapa sebut macam tu, tuan-tuan? Waktu saya tanya kepada guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, macam mana pandangan Syekh tentang mufti Syria? Yang orang kata dia macam-macam. Kata Syekh, kalaulah dengan batu pun kita disuruh buat baik sangka. Ini alim. Walaupun saya tidak kenal dia, kata Syekh Ahmad Mamduh, tapi sekurang-kurangnya dia zu ilmin. Orang yang punya ilmu, sahibu ilmu. Kalau tidak tak dilantik untuk mendapatkan tempat tersebut. Di sisi Allah Ta'ala tu, maksudnya Allah Ta'ala dah bagi kepada dia tempat tersebut untuk dia duduk. InsyaAllah khair. Cuma, apa yang perlu kita buat? Baik sangka. Tapi, lil'asafis syadid, kita lebih suka pengaruh dengan bahasa-bahasa kesat yang dikeluarkan kepada ulama. Itu kena jaga lidah kita. Itu yang paling utama sekali. Ulama lakukan tugas dia, maka kita sebagai masyarakat melihat mereka dengan pandangan ta'zim. Dan apa yang mereka lakukan tadi pasti ada sandarannya. Itu yang patut kita pegang. Baru insya-Allah akan jadi baik semuanya. Itu maksud. Tamam? Boleh. Jadi boleh tak para ulama pergi ke rumah pemerintah? Boleh kalau dengan niat yang baik. Dengan niat untuk nak menyelamatkan umat Islam daripada dizalimi. Dia pergi ke rumah para pemerintah. Dengan niat untuk melepaskan atau memudahkan urusan golongan muslimin. Ini pun boleh, tidak ada masalah untuk dia ke pintu pemerintah. Al-Imam Suyuti rahimahullah pernah sekali dijemput, diminta oleh seorang lelaki, datang kepada dia, kata, wahai imam, tolong teman saya nak pergi jumpa dengan governor. Ada urusan saya nak minta sikit. Tak tahulah projek ke apa benar, tak tahulah. Zaman tu lah. Boleh tak nak minta jumpa? Imam Suyuti tanya, hari apa nak bawa aku tu? Kalau bawa Imam Suyuti tu kira macam lesen besar lah. Kalau dia berjalan tu dengan Imam Suyuti tu kira macam dapat sign cop besar lah ni. Imam Suyuti ikut. Jadi Imam Suyuti tanya, hari apa yang kamu nak pergi tu? Dia kata hari Jumaat. Hari Jumaat tak boleh. Ada hari lain tak ada, dia kata. Hari lain dah tak ada waktu. Hari Jumaat saja boleh. Imam Suyuti kata tak boleh. Minggu akan datang lagi, main pujuk lagi. Boleh tak? Tolonglah, dia kata. Hari Jumaat saja kosong. Hari Jumaat tak boleh. Kali ketiga datang lagi. Tak boleh, dia kata. Aku tak boleh. Baik, baru dia beritahu. Kenapa aku tak boleh? Ini sebab dia kata. Jangan beritahu ke orang. Lagi aku hidup, dia kata. Kerana aku setiap hari Jumaat, Sayyidina Rasul SAW akan datang kepada aku. Ini ada Wahabi dia ni, tak ada apa no. Wahabi lagi apa dah. Dia kan percaya cerita ni. Nabi datang kepada dia, ya Allah. Datang kepada Sayyidina Imam Suyuti. Maka kerana tu aku tak boleh keluar dia. Aku nak keluar macam Nabi datang kat aku. Itu cerita panjang. Ya Allah ni panjang. Saya dah tulis dalam kitab saya. Syamil fi khulasati syama'il. Dalam kitab tu ada saya bahaskan di hujung kitab. Sebelum tamatnya kitab berkenaan dengan mimpi bertemu dengan Rasulullah, antara perkara yang tidak mustahil adalah kita bertemu dengan Nabi secara jaga setelah Nabi wafat. Tak mustahil. Ada orang kata, macam mana boleh bertemu Nabi secara jaga? Mungkinkah perkara tersebut? Tak mungkin. Ada. Tidak ada masalah. Dia kata Nabi duduk di maqam di dalam Mekah, di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita nampak, maksudnya kita nampak, kita duduk di Malaysia, Nabi datang ke Malaysia waktu nampak depan mata. Maknanya di dalam maqam kosong.
Lepas tu orang pergi ke Madinah, waktu tu bagi salam kat siapa? Kat batu. Pergi sajalah, Nabi tak ada, Nabi duduk kat Malaysia. Dia tengok Nabi duduk kat Mesir. Dia tengok Nabi duduk kat Libya. Dia tengok Nabi duduk kat Syria. Dia tengok Nabi duduk kat Mekah. Dia kata macam mana jadi macam tu? Nabi kosong dalam kubur. Kita kata tak, Nabi duduk di situ juga. Tapi dilihat di semua tempat. Kerana alam Nabi dah lain. Kita macam mana macam tu? Lah, Trump pun boleh duduk dalam setiap rumah kita tengok TV. Trump siapa dia? Apa dia? Wali Allah Ta'ala, Trump. Semua orang boleh tengok dia dalam TV. Itu TV Ustaz. Tak kira, yang penting dia. Walaupun tu bukan dia, tu surahnya dia. Ya, sebagian ulama kata itu surahnya Nabi, bukan Nabi yang dilihat. Tapi sebagian ulama lagi kata tak, dilihat itu Nabi. Zat Nabi, tapi dilihat di banyak tempat. Macam mana macam tu? Mana boleh ta'adud zat? Nah, ta'adud zat mustahil akal. Bukan mustahil adat, mustahil akal. Ta'adud zat maksudnya berbilang-bilang zat. Saya ada di sini, saya ada di Kuala Lumpur, saya ada di Penang. Oh, mustahil tu. Tu surah saya aja kalau kata saya boleh buat macam tu. Nah, tu apa ni, kartun boleh lah. Tak, yang ni mustahil akal. Kalau tersebut. Nah, macam mana boleh ta'adud zat? Tak boleh ta'adud zat. Ta'adud ataupun dipanggil berbilang zat, ini mustahil. Tapi berbilang surah, tidak ada masalah. Saya di sini. Dalam kamera tu pun ada saya juga. Tengok live. Kalau tuan-tuan ada 10 apa ni handset, tengok 10 gambar saya dalam tu. Ni ustaz ada sini, ada sini. Tu bukan saya, tu surahnya saya. Karena kalau saya di situ, maknanya saya ni siapa dia ni? Di sini. Tu surah saya, gambaran saya, gambar saya bukan saya. Faham? Baik, tapi Nabi boleh tak dilihat zat Nabi di semua tempat? Boleh. Tuan-tuan tengok bulan. Bulan tengok di atas. Dan bulan boleh dilihat di semua tempat. Dan semua orang tak boleh mengaku kata bulan duduk di tempat dia. Tidak. Kita tengok bulan di Merbuk. Tengok di atas nampak bulan. Orang Perlis kata, telefon kita. Bulan duduk kat Perlis ni. Kita tengok di atas kepala saya ni buat elok hari kata. Bulan duduk kat Merbuk. Mana duduk kat Perlis? Orang Kuala Lumpur kawan dia pula telefon kata, silap kau. Ni duduk ada depan-depan saja. Duduk atas kepala saya. Duduk dekat Kuala Lumpur. Semua mengaku bulan duduk atas dekat dia. Dan tu zatnya bulan, bukan surah. Dan bulan boleh dilihat di semua tempat. Dalam keadaan semua orang melihat pada masa yang sama. Bagaimana dengan Rasulullah? Yang Nabi adalah ketua kepada seluruh makhluk. Tiba-tiba tak boleh dilihat di semua tempat. Tak ajaib kan tuan? Otak Wahabi. Ajaib otak Wahabi. Wahabi dia tak faham dah tu. Itu nak bagi faham. Baik. Jika tidak akan menapak langkahannya ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Jadi kena ada niat mulia. Ini khusus kepada para alim. Ketika nak melawat para pembesar. Kena ada niat yang baik pada ketika tersebut. Saya datang kerana tujuan untuk nak melepaskan kezaliman kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau hadirnya saya akan jadi elok. Saya hadir kerana nak memudahkan urusan umat. Hadirnya saya mudah urusan. Maksud dia macam tu. Dengan niat tadi, insya-Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan setiap langkahan tapak kaki. Tapi kalau dia menapak ke rumah pembesar dengan tujuan dunia, saya datang ni kerana untuk mendapatkan pangkat, saya datang kerana untuk mendapatkan kedudukan, saya datang kerana dunia semata-mata, maka pada ketika tersebut setiap langkahannya adalah wizrun, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apa? Kerana dia telah menghina ilmunya pada ketika tersebut. Baik. Rendah diri, tak sombong dengan pelajar, zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Ini antara sifat para alim. Kena rendah diri. Dan dia tidak sombong dengan para pelajarnya. Jadi bermuamalah ataupun bersenda gurau dengan pelajarnya dengan keadaan yang terkawal. So, bila perlu bergurau. Bukan serius saja sepanjang. Tapi tidaklah kalau dia tidak bergurau bermakna dia sombong. Tidak. Ada guru yang macam tu. Ada guru yang sifatnya serius dan sebagainya tapi memberi perhatian kepada muridnya. Ketika murid tadi tanya ataupun minta bimbingannya, maka dia tidak segan untuk membantu muridnya tersebut. Jadi tidak sombong, rendah diri kepada muridnya. Zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Pakaiannya zuhud. Zuhud pakaian di sini maksud dia apa? Ni bukan pakai, tak boleh pakai baju mahal. Kerana zuhud bukan di baju. Zuhud bukan di kasut. Buku zuhud bukan di kereta. Ni kereta Tok Guru dia suruh pakai macam Flintstone punya. Brake pakai kaki. Dia brake tu nampak dengan batas-batas tak tu. Brake pun nak ni terbakar kaki Tok Guru ni. Dia nak suruh Tok Guru mesti pakai macam tu. Tok Guru kalau pakai kereta elok sikit, dia kereta elok. Dia nak kereta elok. Tok Guru pi mata. Dia suruh pakai kereta yang
cabuk, lepas tu jenis rosak tepi jalan, lepas tu tak boleh main masjid. Dia pun kata minta maaf lah, tak boleh nak main. Kereta teruk. Kecuali Tok Guru tu, dia memang hari nak main masjid, dia pakai kereta teruk. Beda nak minta sumbangan banyak sikit. Ingat. Jadi, zuhud bukan di situ. Zuhud bukan di baju. Zuhud bukan di rumah. Rumah sampai tak ada dinding. Baru dikira zuhud. Tak, zuhud ni di hati. Sebab ada orang yang dia pakai baju compang-camping tapi hatinya dunia. Dia bukan zuhud. Nah, dia tak mampu. Kalau dia mampu, lebih pada tu lagi dia buat. Tapi sebab dia tak mampu, tak ada kemampuan untuk nak dapatkan kekayaan, maka dia pakailah baju yang dia ada. Itu bukan zuhud tu. Zuhud di dalam dunia dia. Yang ini diletakkan dunia ini di hujung jarinya, tidak diletakkan di hatinya. Tu ada seorang wali Allah Ta'ala berkawan dengan seorang soleh. Orang soleh ni miskin. Satu hari si wali ni nak pergi ke satu negeri, maka si kawan dia yang soleh ni kata, nanti kalau kamu sampai di negeri tersebut, sampai salam kepada abang saya. Abang saya duduk di negeri itu. Maka bila sampai di negeri itu, si wali ni pun pergilah cari tengok di mana abang kawan dia ni. Jumpa rumah besar bukan main. Ada pembantu lagi, ada pengawal lagi depan pintu rumah. Woi, kata Sakan ni adik miskin, abang bukan main lagi. Cara-cara. Ada pembantu, ada pelayan dalam rumah. Nah, macam-macam semua ada. Jadi bila dah minta izin untuk masuk jumpa, boleh jumpa. Bila jumpa, maka dia pun layan dengan baik kerana ni kawan kepada adik dia. Bila nak balik, dia pesan dekat wali ni. Ni, abang ni pesan kat wali ni. Nanti kalau kamu jumpa adik saya, bagi tahu dekat dia, tinggallah dunia tu. Oi, terbalik ni. So, tinggalkanlah dunia tu. Ha? Jangan dunia tu dalam hati sangat. Sepatutnya adik dia yang pesan kat dia. Ha? Ini tidak dia yang pula pesan kat adik dia. Maka si wali ni pelik. Balik ke rumah, pesan kat adik. Dia pun bagi tahu apa yang dipesan oleh abang. Menangis si adik ni. Dia kata, sungguh apa yang dia sebut. Kamu nampak aku miskin, kamu nampak dia kaya. Dia kaya, dunia semua di hujungnya. Hujung jarinya sahaja, tidak di hati dia. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Beza dengan aku. Aku kamu nampak macam ni, tapi di dalam aku ni hammud dunia, keinginan, kerinduan aku kepada dunia itu melebihi perkara-perkara yang lain. Sungguh apa yang disebut oleh abangku tu. Sama macam tu. Jadi nak maklum kepada kita bahawa zuhud itu bukan pada zahir, tapi zuhud itu adalah pada batinnya kita. Itu makna zuhud. Nah. Baik, boleh tak panggil baginda Rasulullah SAW sebagai zuhud? Nah, ada sebagian ulama tidak bersetuju memanggil Nabi sebagai zahid, orang yang zuhud. Nah, kerana melihat kepada ta'rif zuhud. Jadi mungkin nanti kita akan bahaskan, kita tak sempat di hari ini. Nah, insya-Allah nanti kita akan bahaskan kenapa para ulama tidak bersetuju dengan perkara tersebut, dipanggil Nabi dengan zuhud. Nah, Nabi adalah orang yang sangat zuhud. Kenapa? Karena zuhud ini tidak diletakkan kepada Nabi, melihat kepada ta'rif yang berbeza di sisi para ulama. Nanti kalau ada masa kita akan bicarakan balik. Mungkin pada bulan-bulan yang akan datang insya-Allah ta'ala. Baik. Membersihkan zahir batinnya sentiasa dari sifat yang dicela junjungannya. Ini sifat orang alim, sentiasa membersihkan dirinya zahir dan batinnya daripada sifat yang dicela oleh Allah, oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicela oleh Allah dan dicela oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sifatnya alim. Apa dia antara sifat yang tercela tadi? Nah, hasad, dengki, ujub juga tipu daya bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Nah, yang pertama, orang alim tidak ada hasad. Nah, sesama mereka. Karena kalau mereka memandang kepada yang baik, maksud yang beramal dengan ilmunya. Nah, yang beramal dengan ilmunya. Sebab itu saya kata maksud alim yang tidak hasad ni orang yang beramal dengan ilmunya. Kalau tidak beramal dengan ilmunya pada ketika tersebut, dia akan ada hasad. Nah, dan hasad sesama orang-orang yang berilmu ni lebih berat lagi sebenarnya. Hasad dia berat. Nah, kalau dia hasad dengan seorang alim lagi, berat. Karena dia ada pengikut dan alim tadi pun ada pengikut. Dan dia akan terkesan dengan hasad dia tadi kepada para pengikut dia yang lain. Itu yang jadi berkelahi dan sebagainya hanya kerana apa? Karena hasadnya guru tertumpah kepada para muridnya. Ini yang kita bimbang. Dan dalam hadis Nabi kata la hasada illa fi isnatain. Tidak ada hasad melainkan kepada dua kelompok. Hasad di situ dengan makna ghibtah. Ghibtah maksud dia apa dia? Cemburu. Tidak ada cemburu melainkan kepada dua kelompok. Iaitu tidak boleh cemburu melainkan kepada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu dan dia beramal dengan ilmunya, mengajar siang dan malam. Dan yang kedua diberikan olehnya harta
yang mana dia korbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain diberikan Al-Quran yang dia bacakan Al-Quran siang dan malamnya. Ada 3 lah kelompok kalau kita mengikut pada gabungan hadis-hadis tersebut. Faham? Hasad, dengki itu samalah lebih kurang bahasa kita. Jadi hasad ni ghibtah dengan hasad berbeza. Ghibtah maknanya dia cemburu dengan seseorang tanpa menginginkan perkara yang baik dapat pada orang tadi hilang. Itu maksud ghibtah, cemburu saya. Tapi kalau hasad ni maknanya cemburu juga. Cemburu dan dia berkehendak dan seronok ketika mana hilangnya nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang tersebut. Dan dia berharap agar dihilangkan nikmat orang tadi. Ini dipanggil hasad. Yang ini kita tak mau. Kita tengok jiran kita dapat nikmat. Kita cemburu dengan dia. Tapi kita tak berkehendak dalam hati kita. Kalau hilang barang dia, kita seronok. Maka tu masih cemburu lagi. Cemburu ni biasa. Tapi tak dituntut. Tak dapat apa. Kecuali 2 kelompok yang kita sebut tadi. Kita tengok orang ni Allah Ta'ala bagi ilmu. Kita cemburu dengan dia. Kalaulah saya dapat macam tu. Alangkah indahnya. Kalaulah saya boleh beramal dengan Al-Quran seperti dia. Alangkah indahnya. Kalaulah saya ada duit yang banyak. Dan saya boleh korbankan harta saya macam dia. Sebab tu bukan semua orang kaya kita cemburu. Kaya yang kita cemburu ni, yang dituntut, kaya yang dia gunakan hartanya untuk Allah. Untuk agama Allah Ta'ala. Yang kita tahu kata dia ni pemurah. Maka kita kata kalaulah saya kaya, saya akan buat macam dengan dia. Baru kita cemburu waktu tak apa, tak ada masalah. Itu cemburu yang dituntut. Cemburu yang tak dituntut, tak ada sebab apa. Tengok dia kaya, dan kita pun tak tahu dia pernah bagi sumbangan kat siapa, kita pun tak tahu. Tapi sebab dia kaya, kita cemburu. Tak ada hujah. Tak ada hujah. Tapi kalau kita tengok jiran kita ni dapat baik, kemudian kita cemburu dalam hati, tapi kita taklah berkeinginan barang tadi hilang. Ataupun kalau dihilangkan, kita gembira. Kita pun sedih kalau barang dia hilang. Maka itu masih lagi dikira sebagai cemburu yang tidak haram. Cemburu yang haram kita seronok. Kalau rumah dia terbakar, kata, dia padam kau. Tunjuk sangat ke orang. Dulu ni kita ada perasaan tak apa nak berkenan tu. Jadi kena kepada dia balak, kita tumpang gembira, maka itu termasuk hasad yang dicela oleh agama Allah Ta'ala. Satu kata ulama, kata Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat, kal-hatabi ya'kulu, kan-nari ya'kulul hatab. Kan-nari ya'kulul hatab. Ya'kulu al-hataba. Maksudnya, hasad itu memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Sebab tu kena jaga-jaga dengan hasad, kerana dia akan menghapuskan amal kita. Sikit-sikit kita pun tak perasan. Rupanya habis dah amal kita. Kita duk bagi kepada orang yang kita hasad tadi. Jaga-jaga. Dan hasad ni berat. Dia boleh jadi sampai kepada ain. Boleh jadi kepada perkara yang buruk-buruk kepada orang yang kita hasad. Kalau kita tengok seorang ni segak, kita hasad dengan dia. Boleh jadi sakit dia disebabkan kerana hasadnya kita. Kita tengok orang ni kaya, kita hasad dengan dia. Boleh jadi sebab yang tak elok kepada dia. Ain ni bahaya, tuan-tuan. Penyakit ain ni bahaya. Hanya kerana dengan mata saja. Pandangan mata, ini adalah benda yang berat. Kerana tu para ulama san kepada kita, kalau tengok apa-apa saja, khususnya kepada orang yang dia ada ain. Dia ni memang mata dia bahaya. Maka dia kena sebut, setiap kali tengok benda apa pun, sebut Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebut yang tu. Lepas tu kalau tengok orang Arab, dia akan letak dekat kereta dia tulisan la haula wala quwata illa billah, bismillahi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kat rumah pun dia letak juga. Untuk apa ni? Nak elakkan daripada orang-orang yang ada mata dia kuat sangat dengan ain. Kalau dia baca yang tu dulu, terhalang daripada ain. Kita tengah bawa kereta, tulis stiker kat belakang bismillahi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada orang belakang kereta kita ni, dia ada ain. Dia tengok-tengok, dia baca tu dulu, alhamdulillah. Tapi kalau kata dia ada ain dan kuat, tak ada tulisan tu, dia kata, lawa itu ni, no. Kalau terbalik, syok. Balik tu. Ataupun kita potong dia, dia tak puas hati, balik kereta ni. Balik tu. Ada orang macam tu di Mesir. Ni guru saya sebut, Syekh Abdul Aziz Syahawi. Katanya di Tonto, ada seorang lelaki ni, matanya kuat. Betul. Kalau dia tengok rebau, dia kata rebau tu mati rebau. Kuat macam tu. Jadi kalau ada satu hari tu, ada seorang lelaki ni bawa rebau, lalu depan dia. Dia kata, jangan lalu depan aku, dia kata. Jangan lalu depan aku. Kawan tu kata, nak lalu kok mana lagi? Jangan lalu, dia kata. Aku tengok mati lagi. Kawan tu kata, nak lalu kok mana? Kawan pun tengok tu rebau tu, dia kata, mati rebau. Mati terus. Waktu tu juga mati. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita betul. Sampai dalam kitab fiqh disebut. Dia panggil al-qatlu bil-ain. Dia panggil qatlu bil-ain. Membunuh dengan mata. Baik, orang yang bunuh dengan mata ni apa hukum dia? Dia nak kena hukum macam mana? Nak kena hukum hudud? Tak, dia tak sentuh apa, tak pakai alat apa pun.
Dan buat macam mana sebagian ulama kata dalam Mughni, buat kata dia kena dipenjarakan. Orang macam ni kena penjara. Dan harta Baitul Mal kena bagi kat dia duit. Kena bagi gaji kat dia pula dalam penjara. Sebab dia tak boleh duduk dengan orang. Dia kena duduk dalam penjara seorang-seorang dia. Sebab kalau dia keluar duduk dengan orang bahaya. Dia tengok orang jadi gitu. Tengok orang jadi gitu. Lepas tu nak ubat penyakit ain pun bukan senang. Ustaz Anik tahu lah. Macam mana nak ubat penyakit ain? Payah. Dia kena pakai ada kain pelekat dia pula kena terbalik. Lepas tu dia kena mandi dengan kain pelekat. Ambil wuduk. Wuduk dia pun ada cara wuduk dia. Basuh cara dia macam mana ada semua dalam kitab dia sebut. Syekh Abdullah Sa'id Lahji ada sebut dalam kitab dia. Cara macam mana nak ubat penyakit ain. Susah. Dan kita nak kena tahu siapa yang ain tu. Masalah dia tak tahu. Hak tu yang berat tu. Sampai ada orang yang nak mati. Disebabkan kerana ain. Sahabat Nabi ada seorang terkena ain. Sampai hampir mati. Kalau dia mandi, dia buka baju. Ada seorang sahabat lagi tengok dia. Kagum saja. Ain dia ada dua sebab. Sama ada terlalu dengki ataupun terlalu kagum. Boleh juga. Dengki boleh kena. Kagum sangat pun kena juga. Sebab tu kadang-kadang budak-budak kecil jangan duk sayang sangat ke orang. Baby-baby ni jangan tayang sangat ke orang. Sonok duk tayang dalam Facebook. Tak muka baby. Lagi ada orang yang dia ada ain. Kadang-kadang dia tengok bukan dengki, dia kagum. Dia tengok kata, segok, tapi sebab dia ada ain. Lagi dia sakit budak tu. Dia tu sakit. Ataupun kalau dia tak ni pun dia dengki. Dia tengok-tengok dia dengki. Kata, ambil kerja tunjuk anak dia ya. Macam anak orang lain tak ada. Kena kat budak tu. Demam. Sakit. Dan boleh bawa kepada mati. Jaga. Nabi sebut sendiri dalam hadis. Nabi kata, kalaulah ada yang lebih laju daripada khadar, maka ain akan melebihi khadar. Ain. Nabi nak beritahu kata ini adalah berat benda ain. Dia jaga-jaga. Lepas tu hasad, dengki, ujub dan juga tipu daya ni kena jaga. Ini akhlak orang-orang yang ini bukan akhlak orang yang kenal Tuhan. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan dengki. Macam mana kita nak dengki tuan-tuan? Dengan orang yang semua dengan rezeki yang telah Allah Taala tetapkan pada semua. Tuan-tuan tengok binatang. Binatang ni antara benda yang makhluk Allah Taala yang sangat qanaah. Cukup dengan apa yang ada. Tidak. Tengok National Geographic. Cheetah tu kan. Kan dia ligan kuda belang. Kalau kita tengok ligan dia berhenti. Yang kuda belang tu lari. Lari kan zigzag tu. Pandai binatang tu pun dia tak lari betul. Lari betul mampus dia. Tambah kijang. Kalau kijang lagi lah. Kalau antelope tu dia lari. Binatang ni ligan. Yang dia ni pun kalau dia cerdik, dia jangan lari macam tu. Dia silap lah. Dia lari patutnya macam tu je. Baru dapat kat dia. Tapi dah kita nak abang pun dia binatang. Kita nak abang macam mana kan? Kita duk tengok orang penonton ni memang pandai komen. Supaya dengan pemain bola, dia main bola kita duk komen baru supaya kita turun kat pemain. Pengkak kaki. Tapi tan komen, sepak pun tak kena, faham turun tengok. Nah, kawan tu tak main lah negeri. Tidak tak main lah kelab besar-besar tu. Walaupun dia sepak tak kena, gaji dia mahal pada hang. Kan? Hang duk komen kat atas ni tak ada apa pun. Dia penonton memang senang nak komen orang. Sebab dia akan nampak kesalahan lebih banyak. Sebab pandangan dia jadi terlalu luas pada waktu tu. Cuba tuan-tuan tengok. Cheetah. Dia kejar binatang. Tiba-tiba dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Kajian buat kata kalau dia lebih sikit lagi. Dengan kelajuan yang dia bawa pada waktu tersebut. Yang dia lari itu. Jantung dia akan pecah pada waktu tersebut. Jadi dia qanaah. Kalau dia tamak. Walaupun dekat sangat dah nak dapat. Dia kata. Daripada aku dapat. Aku mati. Baik aku berhenti dulu. Sekejap dapat balik insyaAllah. Dan cheetah ni binatang yang banyak zikir. Cuba tengok. Dia banyak menangis. Tu mata dia ada air mata keluar. Sungguh. Dan cheetah ni binatang yang yudrab bihil mathal alladhi ya'kulul halal. Binatang yang dinisbahkan dia ataupun dimisalkan dia dengan makan makanan yang halal. Atau kalau tengok tuan-tuan tengok cheetah, dia tangkap binatang, dia akan pergi kat tengkok di bahagian bawah. Dia akan sembelih binatang tersebut. Dan dia tak akan makan bangkai. Cheetah tak akan makan bangkai. Sebab tu bila dalam hadis Ummu Zara yang Nabi SAW sebut ada 11 orang. Sayyidina Aisyah cerita dekat Nabi SAW sebelum Nabi tidur. Waktu malam nak tidur tu Sayyidina Aisyah kata nak dengar tak cerita 11 orang perempuan pakat berkumpul janji nak cerita pasal suami mereka. Nabi kita cerita. Kita kalau balik letih-letih tengah malam. Bini habaq nak cerita. 11 orang pula tu kita cerita 2 orang dulu cukup lah. 9 orang tu esok pula kot tak larat nak dengar lah. Ni tengok Nabi tak macam tu. Nabi dengar sampai habis. Nabi tak potong cerita tu. Nabi kata cerita.
Maka Sayyidina Aisyah pun cerita isteri pertama. Ni semua pakat janji dah ni. Kita berjanji jangan sembunyi langsung perangai suami kita. Itu disebut zauji kalahmi jamalin rassin ala jabalin wa'rin. Dia kata bahasa dia tinggi hadis tu. Siapa kata ulama siapa boleh hafal hadis tersebut, maka insya-Allah dia boleh hafal semua hadis. Siapa boleh hafal hadis tu? Sebab bahasa dia susah. Suami aku ni macam unta yang kurus duduk atas gunung tinggi, nak naik pun payah, nak buat turun tak ada ajar. Dia kata. Nak buat turun tak ada guna. Kurus. Orang nak makan pun tak ada guna apa. Kulit tak ada. Daging tak ada. Kulit je ada. Nak mau naik teruk. Dia kata, tak ada guna. Nak abang kata suami saya tak berguna. Itu yang nak abang. Tapi dia abang panjang. Dia abang kata dia kurus. Macam dengan unta. Duduk atas gunung. Maksud payah nak sampai. Otak dia payah nak sampai. Tak faham orang. Otak dia atas gunung. Kita duduk bawah. Dia atas gunung. Sembang tak sampai. Suara tak dengar. Hak lelaki seorang lagi pula. Dia kata suami aku pula tak payah cerita. Dia kata. Tak payah cerita. Tadi janji nak cerita. Ni tak payah cerita pula dah. Kalau saya cerita, dia kata, sama ada saya tertinggal, tergantung gitu saja, ataupun pecah kepala, dia kata. Dua. Tak payah cerita. Memang betul. Tu nak abang kata apa? Tak cerita tu, cerita lah tu. Ni orang panggil balarah. Lepas tu kalau orang nak pergi kedai makan, dia kata, kedai makan tu sedap tak? Tak payah cerita. Cerita? Tu bodoh. Hak tanya suruh cerita, tu tak cerdik. Orang cerdik ni cukup dengan al-labib yakfil isyarah. Jadi orang yang cerdik ni cukup dengan isyarat saja. Al-balid taqra' bil 'asa atau yaqra' bil 'asa. Orang yang bodoh kena tibai dengan kayu baru dia faham. Dia tak reti. Dia tahu kedai tu sedap. Tahu sudah abang. Dia kata macam mana kedai tu sedap? Tak sudah abang. Tak tahu nak cerita. Sedap tu. Pergi makan haram tak sedap. Kita tak tahu nak cerita. Tapi kalau dia tengok nada lah. Kalau orang tanya, kedai tu sedap tak? Tak cerita. Tahu tak sedap. Kedai tu sedap tak? Tak payah cerita. Lain nada je. Terus jadi lain maksud. Lepas tu penting an-nagham, kata ulama dalam bacaan. Kita nak baca kitab, kena ada nagham. Nagham ni apa dia? Lagu dia. Cara baca dia. Nak tengok dia marah ke? Nak tengok dia sedih ke? Lepas tu bila baca kitab, ini akan diajar oleh para guru. Lepas tu jangan baca betul ya. Baca betul. Tak ada nada. Lepas tu kita kalau baca betul, barisnya betul, nadanya betul, hak dengar tak pegang kitab pun faham. Ini sir ataupun seni dalam bacaan. Yang saya ambil daripada para guru, khususnya Maulana Syekh Yusri Hafizahullah dan juga Syekh Ahmad Mamduh. Kerana saya banyak baca di depan. Baik. Dan juga Syekh Abdul Aziz Syahawi. Dan Syekh Ali Saleh. Kerana saya banyak baca di depan. Ada seorang perempuan lagi, dia kata, suami saya ni, dia macam citah. Kalau dia masuk, jangan tanya apa yang ada. Dia kata, kalau dia masuk, jangan tanya apa yang dia bawa. Dan kalau dia nak keluar, tak perlu tanya juga apa yang dia tinggal. Ada dua maksud, kata ulama. Sama ada dia menghina suami dia ataupun dia memuji suami. Kerana dia samakan dengan citah. Satu nak beritahu, citah ni buat kasratul jima'. Dimisalkan dia dengan kasratul jima'. Ni banyak bersetubuh. Dia nak abang kata dia kalau masuk, kerja nak menatang tu ya. Tak ada kerja lain lah. Itu satu. Satu mungkin hina, mungkin puji. Yang kedua dia kata kalau dia bagi satu benda, jangan ditanya lagi perkara tersebut. Maknanya, dia akan bawa benda yang halal sahaja kepada isteri-isteri dan anak-anak dia. Isteri-isteri tu macam ramai tu. Kan? Isteri dan anak-anaknya. Jadi dia bawa mai yang halal sahaja. Kerana citah barang dia macam tu. Dia tidak akan bawa melainkan yang halal. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, citah bila ditangkap binatang, dia akan sembelih binatang tersebut. Bila dia bagi makan ke anak-anak dia, tiba-tiba dubuk mai. Dubuk mai ambil makanan dia biar. Ni binatang yang qana'ah. Dia bukan nak lawan. Dia kata lawan pun tak padan. Dia kata ramai aku sekor. Jenuh lagi dia kata, biarlah. Kalau ada rezeki lepas ni ada lagi rezeki. Ni binatang. Tuan-tuan tengok binatang kejap harimau singa kejap sekawan kuda belang. Pakat lari habis. Lari. Lepas tu dapat seekor kuda belang, hak dia berhenti. Tidak. Lepas dah lari tadi ni, tengok kawan dia pun kena tangkap seekor. Lepas tu pakat berhenti semua tengok. Kena dah. Habis dia. Anak kesian kat dia. Siapa suruh lari lambat. Baik. Hak yang ramai-ramai ni buat binatang apa? Dia lari keluar pada Afrika ke? Dia tu alang-alang singa ligang kata lari keluar Afrika terus kata. Dia lari dekat kan. Dia tak dapat dekat kawan dia apa. Kawan dia kena lah. Tak apa, cukup. Lah kali, bila dah dapat seekor ni, singa dah dapat seekor, makan ramai-ramai. Lepas tu dia buat apa? Buat macam biasa. Kadang-kadang lalu tepi kuda belang buat tak tahu. Tahu dah kenyang.
Tak ada zakat ni singa tu. Main-main saja-saja jalan. Rengau. Udah, tak ada kerja. Main nak rengau, tunjuk kata aku ni raja binatang. Perak rengau binatang tu. Tak ada. Kerana binatang tahu waktu kami perlu, kami ambil. Waktu kami tak perlu, apa kami nak kacau? Ni qanaah. Kita kalau orang masuk hutan, nampak kambing hutan 4 ekor, 4 ekor hentam. Kalau nampak kijang lintah 4 ekor, 4 ekor tembak. Kau nak tinggal 2 ekor, bagi ada pasangan lagi, lepas ni keluar lagi hasil. Tak, tembak semua. Kalau boleh. Jumpa mengkarung tembak, bewak kabut pun tembak habis semua. Syok. Kerana tu habis populasi binatang ni. Kerana apa? Kerana rosak tangan manusia ni. Betul tak betul? Ha? Binatang tak macam tu. Sebab tu, kena ambil juga akhlaknya binatang. Kadang-kadang binatang boleh jadi guru kepada kita. Ada seorang Syekhul Azhar. Nah, dia satu hari waktu dia mengaji di Al-Azhar Al-Syarif. Dia mengaji tak lulus. Kali pertama mengaji tak lulus. Mengaji lagi kali kedua tak lulus juga. Kali ketiga tak lulus, balik terus kampung. Balik kampung untuk menung kat kampung. Mana ni awak mengaji tak cerdik kan? Dia tengok seekor semut tengah duk naik dinding. Semut ni naik, jatuh. Dia tengok semut tu lagi, naik lagi, jatuh. Naik lagi, jatuh. Berapa kali? 23 kali. Selepas 23 kali semut tu naik, jatuh, naik sampai ke tempatnya. Dia nak pada waktu tersebut. Kata dia, semut naik 23 kali, jatuh, naik balik. Aku baru 3 kali, dia kata. Maka terus sambung balik pengajian dia dan dia akhirnya menjadi salah seorang daripada ketua para ulama di Al-Azhar Al-Syarif. Jadi salah seorang daripada Syekh Al-Azhar Al-Syarif yang terkenal, sampai saya terlupa nama dia. Ada Syekh Ratib Nabulsi, hafizahullah, pernah cerita dalam majlis dia tentang guru tersebut. Siapa orang dia? Yang pernah gagal dan akhirnya naik kembali disebabkan kerana gurunya seekor semut. Kerana mengambil manfaat dari semut tu saja. Lepas tu kita boleh ambil manfaat dengan siapa sahaja. Atau dengan anjing sekalipun. Hasad, dengki, ujub juga tipu daya, bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Jadi jangan ada sifat tersebut. Jauhkanlah dirinya dari Tuhan, tuhmahan, jagalah maruah, jangan diabaikan. Ini sifat alim, kena jaga yang tu. Jangan kita ni meletakkan diri kita dengan tuhmahan. Ittaqu mawaqi'at tuham. Dalam hadis disebut, jaga-jaga daripada tempat kita dituhmah. Jangan kita buat benda yang boleh menyebabkan kita dituhmah. Naik kereta seorang-seorang, tengok-tengok ada anak murid seorang perempuan duduk jalan tepi jalan, kita pun berhenti nak pergi mana? Dia nak balik rumah, Ustaz. Naiklah, naik. Duduk sebelah dia. Elok. Lalu depan Tok Imam. Tok Imam kata, "Hai, bila pula menikah dengan Mak Long tu? Tak kacau lepas tu." Dia kata, "Tak, saya dia tumpang saja, Ustaz. Dia tumpang pun tadi kat kedai tu je. Bukannya daripada kami keluar daripada mana-mana. Tak. Kamu telah meletakkan diri kamu dalam tuhmah." Elakkan. Elakkan daripada itu. Contoh je lah. Itu contoh saja saya bagi. Jagalah maruah, jangan diabaikan. Jangan jaga maruah kita. Ini kalau orang ni, orang alim, kena jaga maruah dirinya. Jangan diabaikan perkara tersebut. Walau sekecil perkara. Walaupun benda yang kecil-kecil. Baik, kalau makan berdiri, makan tepi jalan, macam mana? Zaman dulu ada perbahasan tentang masalah tersebut. Guru tak pakai kopiah. Tok guru tak pakai kopiah, jatuh maruah. Tok guru makan kedai makan, jatuh maruah. Tok guru makan tepi jalan, jatuh maruah. Zaman sekarang, tak. Zaman sekarang sudah berbeza. Itu dah jadi adat bagi manusia biasa. Masyarakat tidak lagi tuhmah dengan tok guru makan di kedai makan. Jadi tak ada masalah. Ini disebut oleh Maulana Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wasid dalam berkenaan dengan ilmu mustalah hadis. Saya satu hari pernah berjalan nak pergi daripada Masjid Al-Azhar nak pergi ke kelas guru saya Syekh Muhammad Sultan. Syekh Muhammad Sultan ni anak murid kepada Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullahu ta'ala. Dia hafal hadis 10,000 hadis. Dia muhaddis. Dia muda lagi. Dia meninggal dah. Dia Allah yarham. Meninggal. Dia kawan baik kepada guru saya Syekh Ahmad Mamdouh. Saya kenal dengan Syekh Muhammad Sultan sebelum kenal dengan guru saya Syekh Ahmad Mamdouh. Saya sempat belajar dengan Syekh Muhammad Sultan ni sebahagian kecil daripada Muwatta' Al-Imam Malik dan juga kitab Tadribur Rawi, syarah kepada kitab mustalah bagi Al-Imam An-Nawawi, syarah Al-Imam As-Suyuti, syarah kepada kitab mustalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi waktu ketika saya nak pergi ke kelas pengajian tu dibuat di rumah Maulana Syekh Ali Jumaah yang dia pernah duduk waktu ketika dia belajar dulu, dekat Darasah. Jadi dekat situ ada rumah kecil, dia pernah sewa dulu dan kemudian rasanya Syekh beli rumah tersebut
dan dijadikan tempat pengajian. Itu dekat dengan tempat turun bah pelajar-pelajar Azhar. Dan di tepi tu ada orang jual kibdah dengan kuftah. Kibdah ni apa tu? Hati ayam. Hati ayam, ada hati lembu. Hati lembu dengan kuftah. Kuftah ni daging hancur, kemudian dia buat jadi macam dengan hot dog tu. Tu. Bagi kuftah. Orang Mesir tahu lah. Ustaz tahu lah. Ustaz Anik lagi dah tahu. Jadi tuan-tuan saya pun dah lalu. Kebetulan saya memang nak makan pun. Saya memang lapar. Dah habis mengaji. Situ pula sedap. Tak sedap apa tuan-tuan. Dia goreng kali dengan darah kali. Saya baru tahu kata dia goreng dengan darah. Lepas tu tak makan dah. Lepas tu. Ingatkan dia basuh. Pokoknya dah hantam goreng tu. Bawa keluar tu. Buka gas tu. Tuang. Tak basuh dah. Patut manis. Kacau pok ni kata. Kau suka dia kan. Dia bola roti. Jadi saya pun waktu lalu tu tengok guru saya duduk ada kat depan. Dia pun duduk tengah tunggu nak makan juga. Saya nak patah balik. Jalan tu saja ada. Dia telah celah lorong. Jadi saya nak lalu ni. Nak patah balik dah ni. Nak patah balik jauh. Nak kena pusing jalan lain. Dia boleh tengok-tengok dia tu. Saya nak buat tak tahu lah. Pergi kat belakang sikit. Pergi badai lapak. Nak pergi cari kedai lain lah. Lepas tu. Tengok-tengok dia perasan saya. Dia pusing-pusing. Muhammad. Meh. Jom makan sekali. Allah. Ucuk dicerita ulang mendatang. Kan? Saya pun pergi terus kat Tok Guru. Pergi kat Syekh saya. Syekh saya pun pegang dia punya bekas roti tu. Ada lebih kurang dalam 9 biji roti. Banyak rupanya Syekh nak makan hari tu. Syekh lapar betul. Syekh balik daripada Darul Ifta. Syekh bertugas di Darul Ifta. Dia bekerja di bawah Maulana Syekh Ahmad Mamdouh waktu tu. Dia dalam satu jabat. Syekh Ahmad jadi ketua jabatan. Dia duduk bawah Syekh Ahmad Mamdouh. Jadi dia pun nak pergi makan. Dia bawa 9 ketui. Lain kali dia bagi saya 3 ketui. Dia ambil saya 4 ketui, dia 4 ketui lebih kurang tu lah. Satu lagi kerak 2. Lepas tu dia tak cukup. Dia kata nak lagi tak? Nak lagi. Saya ambil dah bahagian dia. Dia kata nak lagi tak? Saya pun pucuk dicuta ulang mendatang lagi lah. Dia pun beli lagi roti kecil je, roti tak besar. Jadi tengah duduk makan tu, saya duduk fikir. Yang pertama, kami makan berdiri. Kami 2 orang makan berdiri. Yang kedua, tepi jalan. Yang ketiga, dia tak pakai kopiah. Yang keempat, dia muhadis. Orang hafal hadis 10,000 hadis. Dan semua tu sifat muhadis tidak boleh buat macam tu. Yang kita mengaji dalam kitab. Saya duduk fikir orang ni. Syekh ni muhadis. Hafal 10,000 hadis. Jami' Saghir. Imam Suyuti tu dia hafal semua. Kemudian pula, baru saya tahu selepas tu, guru saya sebut, Syekh Ahmad Mamdouh sebut, kamu tahu tak guru kamu tu, Muhammad Sultan tu, dia tu siapa dia? Saya kenal dia sebagai guru di tempat mengaji saja. Saya baik dengan dia di tempat mengaji. Dia kata, guru kamu tu tiap-tiap minggu akan mimpi jumpa Nabi SAW. Tiap-tiap minggu. Tu jadi rutin dia dah. Tiap-tiap minggu mimpi. Lepas tu seminggu sekali kalau tak mimpi jumpa Nabi tu pelik. Kerana ni adalah dia punya manakib dia. Dia meninggal dah. Meninggal muda. Jadi Allah SWT, saya pun sambil duduk makan, duduk fikir. Dia tak pakai kopiah. Lepas tu dia makan berdiri. Lepas tu tepi jalan. Ni semua ni kalau dalam ilmu hadis ni tertolak tu semua. Macam mana ni? Tengah-tengah duduk makan, Syekh pun tanya lagi. Nak tak lagi? Nak lagi? Saya pun kata, ikut Syekh. Beli tambah lagi. 4 biji lagi. Saya seorang 2. Tengah-tengah duduk makan tu, Syekh tanya kat saya. Muhammad, saya nak tanya kat kamu. Apa hukum kita makan tepi jalan? Allah. Apa hukum makan tepi jalan, lepas tu pula berdiri, lepas tu pula ni duduk tepi jalan macam ni makan, lepas tu tak pakai kopiah, semua hak saya kata tu semua disebut ni. Jam saya kata, lepas ni tak tanya dah. Dia tak apa hukum dia. Tak tunggu, dia kata, tunggu sat, bagi roti sampai tu baru kita sembang. Lepas tu dia sebut kat saya. Dia kata Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu taala, syaikhul masyayikhina, guru kepada guru-guru kami, kata beliau, telah menyebut dalam kitabnya bahawa perkara itu jadi adat pada zaman dahulu, tidak lagi pada zaman sekarang. Karena zaman sekarang, ulama makan di tepi jalan, ulama kalau tak pakai kopiah dalam hal keadaan tertentu, ulama Allah SWT makan maksudnya di kedai-kedai makan, itu tidak lagi menjadi aib dan tidak menggugurkan maruah guru tersebut. Itu yang pertama dia kata. Yang kedua, kita makan berdiri. Sebab apa kita makan berdiri? Sebab tak ada tempat duduk. Lepas tu je. Dia pun tak sedia kursi. Dan kamu pun tahu orang Mesir macam mana. Dinding ni adalah tandas je. Orang Mesir dinding tu tandas. Duk kencing tepi dinding tu ya. Bau ni hau.
Soekarno, katanya Soekarno, dia pernah mai ke Mesir, dia tengok, bukan Soekarno, ayah Soekarno. Soekarno dia mai ke Mesir, dia tengok orang Arab Mesir kencing di tepi jalan. Lepas tu jumpa dengan Husni Mubarak. Dia pun kata kat Husni Mubarak, dia kata, apa ni, Tuan Presiden, saya nak tegur, dia kata, kalau nak jadi maju, kenalah bagi rakyat kita ni ada sikit kesedaran. Kencing merata ni. Husni Mubarak geram. Dia ni perli negara aku ni. Katanya cerita ni betul tak tahulah. Kalau cerita bohong lah. Nah. Katanya Husni Mubarak pi pula ke Indonesia selepas tu. Tengok tengah jalan jumpa orang kecil tepi jalan. Dia kata, modal. Boleh kata balik, dia kata. Sampai kat Soekarno, dia kata, apa ni, kamu kata dekat saya, orang negara saya kecil tepi jalan. Orang kamu pun sama saja. Dia kata, tadi saya jumpa tadi. Soekarno suruh cari siapa yang kecil. Jumpa orang Mesir. Orang Mesir yang duduk di Indonesia. Pergi bekerja kot. Lepas melawak kot tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, kalau tuan-tuan tengok yang tu saja, tuan-tuan tak akan dapat nikmat yang lebih besar daripada tu. Ramai orang yang pergi bawa travel sampai di Mesir, kemudian mereka mai ke Ruak Jawi. Kadang-kadang tu saya ada waktu tu di Ruak Jawi, mereka minta untuk saya bagi ucapan sikit. Ni last, kalau kita travel kembara Sufi, selalunya dia akan bawa, dia punya tempat terakhir lawak di Mesir, Ruak Jawi. Tempat saya. Di madrasah saya di Mesir. Dia bila dia mai, kalau saya ada, saya akan bagi ucapan sikit. Jadi saya pun bagi tahu, kata dekat yang hadir, yang mai pakcik-pakcik, yang mai lawak jauh-jauh ni, saya kata, pakcik, dalam Quran, Allah Ta'ala sebut Mesir ni, kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, lebih daripada 30 kali. Sebagai riwayat kata lebih daripada 50 kali. Dalam Quran. Maksudnya apa dia? Mesir ni disebut oleh Allah dalam Quran. Dan tak ada satu pun Malaysia disebut dalam Quran. Itu dulu. Cantik macam mana negara kita. Cantik macam mana Switzerland yang tuan-tuan pernah pergi, tetap tak disebut dalam Quran. Yang disebutnya Mesir. Dan tentu negeri ini ada benda yang besar. Sehingga Allah Ta'ala abadikan nama Mesir tersebut dalam Al-Quran. Sama ada disebut secara tasrih ataupun disebut secara talwih. Sama ada secara soreh ataupun secara tidak jelas. Tapi maknanya kepada Mesir. Saya kata, tu dalil kata duduk benda besar. Lalu saya kata kalau orang yang baik, dia pergi ke mana pun, dia akan cerita yang baik. Dia tak akan cerita benda yang tak baik di negeri tersebut. Ada seorang lelaki pergi jumpa dengan seorang ulama'. Ulama' tu tanya macam mana keadaan negeri kamu. Dia kutuk habis semua daripada atas sampai ke bawah. Kutuk je kerja dia. Maka jumpa lagi seorang lagi datang, macam mana keadaan negeri kamu? Orang negeri yang sama. Orang ni pula kata, Alhamdulillah khair semuanya insyaAllah. Rakyatnya bagus. Semuanya baik insyaAllah. Maka kata guru tadi kata apa? Kalau kamu nak tengok jiwa seseorang, tengok dengan apa yang dipandang kepada orang lain. Apa yang dia sampaikan kepada orang. Yang baik-baik, insyaAllah jiwanya baik. Yang tidak baik, kerana jiwanya kotor. Yang dia pandang semuanya kotor. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Ada seorang pakcik ni main peluk saya, teriak. Dia kata, sungguh Ustaz sebut tu, saya mula-mula tak mau dah main Mesir ni, dia kata. Saya tak mau dah Mesir, negara yang saya kata saya akan haramkan saya main ni, Mesir, dia kata. Asyik jumpa orang berkelahi di tepi jalan. Dia kata, main tengok yang tu. Yang saya ni duduk sampai 16 tahun ni, apa pasal? Kerana kita lihat benda yang lain. Yang di situ adanya permata-permata besar yang kita tidak mampu lihat di tempat lain pada ketika ini. Lepas tu saya tertarik dengan jawapan daripada seorang profesor. Dia bagi tahu bila orang tanya, kenapa negara-negara orang Islam ni kotor? Negara bukan Islam macam UK dan sebagainya, negara mereka bersih. Adakah mereka lebih mengamalkan agama daripada kita? Sedangkan ada negara yang tak ada agama pun tapi bersih daripada kita. Tandas boleh tidur dalam tu. Kita duduk sonok tengok tang situ. Apa kata doktor ni? Dia kata, saya belajar di sana, kata dia. Di sana, dia punya, orang panggil apa, tax dia tinggi kalau kata untuk kesihatan. Jadi mereka terpaksa bersih untuk mengelakkan daripada bayar tax. Kalau sakit di tempat tu, jenuh mereka nak kena bayar cukai. Untuk nak bayar tentang kesihatan tadi. Negara orang Islam pula, bab tu tak ada apa. Tambah Mesir, mana ada tax? Lepas tu mereka buat tak tahu. Tak ada tax apa. Lepas tu sampah macam-macam apa semua kali tu sebab tak ada apa. Itu je dia kata. Jadi kadang-kadang, ya salah kita juga. Kerana kita tidak jaga kebersihan. Mesir pernah jadi Paris. Dipanggil Paris negara Arab. Satu ketika dulu. Paris Timur Tengah. Kerana cantiknya negara Mesir pada waktu itu. Zaman Raja Farouk. Selepas jatuhnya Raja Farouk, Mesir jadi teruk. Dari segi ekonomi dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala gantikan dengan adanya Al-Azhar Al-Syarif. Adanya para ulama'nya yang tidak jemu untuk membimbing umat Nabi Muhammad SAW. Lepas tu apa-apa pun,
kita kena pandang dengan pandangan yang baik di mana-mana tempat kita duduk sekalipun. Negara kita dan sebagainya, pandang yang baik-baik. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi yang terbaik untuk kita. Nah, kita tengok yang tak elok je. Lagi dia Allah Ta'ala bagi yang tak elok. Tak itu. Baik. Jadi itu. Sampai pukul berapa? Boleh lajak lagi, no? Sampai pukul 12. Saya baru teringat tak? Mereka cerita balik dekat saya. Rupanya saya ingat ada Masjid Syarifah Fatimah paling lama. Saya mengajak pukul 12 tengah malam. Rupanya semalam mereka kata Ustaz terlupa. Betapa ikhlasnya saya mengajak sampai saya terlupa. Dia kata ada satu tempat Ustaz mengajak sampai pukul 2 pagi. Masjid Parit Puntak. Di Parit Puntak saya mengajak sampai pukul 2 pagi. Sampai pakcik-pakcik tak lari tuan-tuan ni. Tapi mereka tak lari pun, mereka dah tak ada di situ. Tinggal saya. Baca Syama'il. Malam tu kami baca Syama'il sampai khatam. Terpaksa nak khatam juga. Saya kata terpaksa tunggulah. Kalau nak khatam juga, tunggu mereka pun. Tapi sampai ke Jepun. Sampai ke Zimbabwe habis semua. Dia semua. Pukul 2 pagi tuan-tuan. Tapi mereka boleh duduk. Lepas tadi kenangan besar dalam hidup kami. Baru saya teringat balik, mereka tunjuk gambar. Yang hadir waktu tu Ustaz Rijaluddin. Anak murid Syekh Zaki Ibrahim, Ustaz Rijaluddin. Dia hadir lagi apa ni? Siapa lagi? Ada lagi 2-3 orang. Nah, ustaz-ustaz yang hadir pada malam tersebut. Pukul 2 pagi. Lepas tu tak buat dah. Tak buat dah lepas tu. Saya pun serik, cakap seorang-seorang. Kita boleh buat tu sini. Boleh. Boleh kali tu lepas tu depa letak surat tu layan kat Tok Imam. Saya duk panggil dah ustaz tu kata. Dapat mic tak ingat orang. Jauhkanlah, kita baca sikit lagi 15 minit kita berhenti. 9:30 kita berhenti. Jauhkanlah dirinya dari Tuhan, jauhkanlah dirinya dari tuhmahan, jagalah maruah jangan diabaikan. Juga tidak termakan dengan pujian, ianya racun yang wajib dielakkan. Jadi jangan termakan puji. Alim jangan makan puji sangat. Malah dia kena larang kalau kata ada orang puji lebih daripada yang sepatutnya. Kita kadang-kadang orang kita ni sonok orang puji kita, betul tak? Walaupun kita tak buat benda tu. Tambah yang kita tak buat, orang puji lagi syok. Kita ni terbalik. Macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada satu hari dia berjalan, ada anak-anak kecil muda duduk di anak-anak muda duduk di tepi jalan. Tengok-tengok dia lalu. Bila dia lalu, anak-anak muda ni kata, "Hadza Imamul A'zam." Ini imam yang agung. Alladzi la yanamu lailan. Alladzi la yanamu laila. Ini tidak tidur malam ni, bangun tahajud. Imam Abu Hanifah kata, selepas aku dengar pujian mereka kepada aku tentang perkara tersebut, mulai hari tersebut aku tidak lagi tinggal solat malam, melainkan aku akan bangun sepenuh malam. Imam Abu Hanifah solat malam dia sehari 1000 rakaat. Kita kalau orang puji macam tu, kita tak bangun malam pun orang puji. Ustaz tu yang bangun malam tak berhenti tu. Depa kata kita tak tahulah, kita pun dengar. Alhamdulillah. Mulai malam ni boleh tidur dah lah. Dah sampai dah berita jadi lah. Walaupun kita tak buat. Dan Imam Abu Hanifah buat seperti mana apa yang dipandang zon orang lain kepada beliau. Dan kalau orang pandang buruk kepada beliau pula, maka beliau akan cepat tinggalkan perkara tersebut. Kita terbalik. Kita kalau orang kata yang baik, kita tak buat benda tu, kita tinggal. Tapi kalau orang kata yang tak baik kat kita tak buat benda tu, kita buat. Hak tu tak tahan. Betul tak? Kita tak buat benda tu. Tapi kita dengar orang kata, halang-halang kata aku buat sungguh, ibu tahu. Tu orang panggil bengong. Termakan dengan propaganda. Orang duk propaganda ya. Dia ambil dengan propaganda tersebut sebagai serius, dan akhirnya dia lakukan apa yang orang tuduh dia, yang hakikatnya dia tak buat benda tersebut. Dan akhirnya dia buat disebabkan kerana termakan dengan propaganda orang lain. Itu kena elakkan. Kerana Nabi pernah sebut dalam hadis, jangan macam tu. Nabi mengatakan bahawa yang baik disebutkan kepada kamu, sedang kamu tidak lakukan, maka lakukan, kata Rasulullah. Yang tidak baik, yang kamu tidak lakukan, maka tinggalkan. Kalau kamu lakukan, maka mohon ampun dengan Allah. Kalau orang kata kamu buat sungguh, mohon ampun dengan Allah. Kalau kamu orang kata tak baik, kamu tak buat benda tersebut, mohon lindung daripada Allah. Dan mohon Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang menuduh kamu tersebut. Itu cara. Jadi itu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah ditegur, pernah disebut macam tu. Baik. Jadi pujian ni racun. Nabi pernah dipuji di depan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sedang Nabi adalah orang yang paling terjaga hatinya. Seorang ada kelompok wanita sedang main kompang, kemudian memuji Rasulullah. Kami gembira Rasulullah berada menjadi jiran kami. Ini Rasul adalah orang yang mengetahui perkara yang akan datang. Nabi kata cukup, sat. Jangan sebut yang itu lagi. Sebut yang lain.
Hak belakang tadi tak apa. Hak depan, hak yang tadi kamu sebut, jangan sebut benda tu. Sedangkan Nabi mengetahui perkara yang akan datang. Memang Nabi tahu pun. Nabi memang tahu perkara yang akan datang. Sebelum Nabi wafat, semua perkara yang akan datang Nabi dah tahu. Dan dah diperlihatkan kepada baginda Rasul SAW. Cuma tawaduk Nabi pada waktu tu, Nabi kata tak cukup. Jadi jangan lebih-lebih. Cukup sekat tu. Jadi kita kena macam tu. Anak orang yang memuji ini, dia tertanggung dengan beberapa perkara yang lebih berat daripada yang memuji. Dia tak tertanggung dengan hati dia. Takut nanti datang perasaan yang tidak enak dalam hati dia kerana sonok dengan pujian orang dan sebagainya, maka kena jaga-jaga. Dia yang kena banyak-banyak memohon perlindungan daripada Allah daripada perkara tersebut. Baik, adab alim di dalam majlisnya. 10 minit. Adab alim di dalam majlis ilmunya, jika diamalkan barakah sentiasa. Jadi alim kena mengamalkan adab dalam majlis ilmunya. Ini kalau alim dalam majlisnya. Nanti akan masuk adab penuntut ilmu dalam majlis ulama. Itu lain pula nanti. Yang ni adab orang alim dalam majlis ilmu dia. Yang pertama apa dia? Berwuduk serta membersihkan dirinya. Ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Yang pertama, kalau dia nak mengajar, kena ada wuduk. Kalau nak membaca kitab, kena ada wuduk. Kalau nak pegang kitab, kena ada wuduk. Maksudnya kena jaga perkara tersebut. Karena ilmu ini nur dan wuduk itu nur, maka bergabungan nur ala nur, maka akan menerbitkan nur pada waktu tersebut, akan menerbitkan cahaya kepada umat. Maka apa yang disampaikan daripada lidahnya nanti akan masuk ke dalam hati umat pada ketika tersebut. Duduk dengan penuh mulia dan sempurna, bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Cara baca dia. Jadi duduk dengan penuh mulia. Kerana alim diberikan tempat yang tinggi. Kalau di Mesir dipanggil kursi syekh, dipanggil. Ataupun dipanggil syekhul kursi. Syekh kursi dipanggil. Tu. Syekh kursi ni bukan kaki dia kursi, dah. Syekh tu duduk atas kursi. Dipanggil syekhul kursi. Dulu dipanggil syekhul amud dipanggil. Syekhul amud kerana waktu tu tak ada kursi. Syekh duduk kat tiang. Ni kalau tiang macam ni comel ni. Tiang kalau masjid macam ni comel. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 orang untuk guru. Seorang duduk sini, seorang duduk sini, seorang duduk sini. Seorang duduk sini, seorang duduk situ, seorang duduk situ. Lepas tu anak murid ikut suka, dia nak pergi kelas mana pun. Dia panggil syekhul amud. Syekhul amud maksud dia apa dia? Guru tiang. Dia akan duduk kat tiang tu. Anak murid akan main kat tiang tu. Dulu pengajian dalam bentuk halaqah. Anak murid main, guru duduk kat tiang, anak murid main duduk keliling. Ataupun sebelum tu, sebelum halaqah, anak murid akan duduk dalam keadaan berbaris. Baris depan tok guru dia. Lepas tu tukar pada halaqah. Kemudian baru ditubuhkan kursi syekh dipanggil. Ataupun syekhul kursi. Diletakkan kursi dekat tiang, syekh akan duduk atas kursi. Itu yang kursi Masjid Azhar tu. Kalau di Syria, dalam Masjid Umawi, ada dipanggil Qubbatun Nasr. Dia ada kubah besar dalam masjid tu. Ada kubah tu di bawah, kubah tu ada kursi. Dan ditulis sejarah siapa yang pernah mengajar di bawah kubah tersebut. Kerana nak mengajak bawah kubah tu orang terpilih saja. Bukan semua orang boleh mengajak bawah kubah. Sampai ditulis sejarah orang-orang yang pernah mengajak di bawah kubah tadi. Azim. Jadi bukan selancaran orang lah boleh pipi duduk atas kursi itu, duduk pergi mengajak. Melainkan dengan izin dan juga dengan diakui keilmuan dia oleh para ulama. Itu dipanggil syekh ataupun syekhul kursi. Dia akan mengajak di atas kursi tersebut dengan haibah, dengan kemuliaan. Kalau dulu mengaji, tok guru bila dia mengajak anak murid dia, maka dia akan ada satu istilah dipanggil ta'jiz. Ta'jiz ni apa dia? Dia akan minta anak murid dia tanya soalan sampai dia tak boleh jawab. Dia panggil ta'jiz. Dia akan sebut ke anak murid dia, ajiz ni, lemahkan saya. Maksud dia, sa'al ni. Tanya soalan kat saya sampai saya tak boleh nak jawab. Kalau saya tak boleh jawab, maksud dia, kamu menang pada waktu itu. Sebab tu kata ulama, yang bertanya dengan yang ditanya, maka yang bertanya itu lebih kuat daripada yang ditanya. Kenapa? Karena bila dia tanya, dia telah meletakkan kelemahan kepada yang ditanya. Kalau dia tak boleh jawab, maknanya yang kuatnya adalah yang bertanya pada ketika tersebut. Boleh faham tak? Sebab tu jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya dengan ilmu. Baik. Duduk dengan penuh mulia dan sempurna, bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Al-Imam Malik pernah duduk di atas kursinya di dalam Masjid Nabawi menghadap ke arah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak bangun daripada majlisnya walaupun pada ketika tersebut mukanya merah padam, kerana Imam Malik kulit dia putih kemerah-merahan. Muka dia berpeluh-peluh merah pada ketika tersebut. Habis dah mengajak, baru orang tanya kenapa jadi macam tu.
rupanya dia disengat kalajengking sebanyak 16 kali. Kalajengking duduk atas kerusi tak sedap. Kalajengking duduk sengat dia, 16 kali sengat. Tapi kenapa dia tak bangun? Karena kata dia, saya mentakzimkan hadis Nabi SAW. Saya sedang baca hadis Rasulullah waktu itu. Saya tak akan bangun hanya kerana dengan kesakitan saya pada waktu itu. Maka Allah muliakan beliau. Itu Imam Malik, kalau di rumah dia orang datang nak tanya soalan, jariah dia ataupun hamba perempuan dia akan turun tanya. Nak tanya apa? Main nak jumpa Imam Malik buat apa? Dia kata kalau nak tanya ilmu fiqh, Imam Malik akan turun dengan pakaian yang dia pakai pada waktu itu. Tapi kalau ditanya, kalau kata hadis, saya datang nak tanya hadis, Imam Malik akan masuk dalam bilik mandi, mandi dulu, pakai minyak wangi yang mahal, pakai baju yang mahal, bawa keluar kerusi dia yang mahal, kemudian dia akan duduk dengan penuh kemuliaan, dipasang bukhur, baru dijawab soalan. Barulah akan dia bacakan hadis Nabi SAW. Karena ini adalah mentakzimkan hadis baginda Rasul SAW. Untuk Allah Ta'ala muliakan mereka. Nah, kerana takzimnya mereka dengan ilmu. Kadang-kadang kita tengok, ulama duduk di atas tempat yang tinggi, anak murid duduk di bawah. Itu kemuliaan. Kenapa dimuliakan macam tu? Karena ilmunya. Itu saya. Boleh faham? Saya pernah pergi kalau di Mesir, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke tempat, saya suka pergi tempat-tempat sejarah di Mesir ni. Ada di belakang jalan daripada Masjid Azhar, nak pergi ke rumah guru saya Syekh Ali Soleh. Dia akan lalu di kawasan dipanggil Babu Zuwilah. Dekat Babu Zuwilah tu ada dua dipanggil sabil, tempat mereka bagi ayat waqaf zaman dulu. Dulu kalau orang kaya-kaya dulu dia akan buat sabil. Sabil ni dia akan bagi ayat free. Siapa-siapa nak ambil ayat free lalu di situ. Ayat dia pula dia ada sistem dia. Ayat daripada Sungai Nil dia akan takung di bahagian bawah bangunan tersebut. Dan ayat tu akan dialirkan naik tu zaman dulu ni. Naik ayat tersebut kemudian akan lalu di atas ais. Kemudian nanti akan jadi sejuk ayat tadi. Orang boleh ambil free. Nak ambil banyak mana pun tak apa. Nak minum, nak buat semua sekali. Dan kebiasaan sabil, atas dia akan ada madrasah. Sabil dia buat bulat je ni. Dia buat bulat. Nah, dia buat bentuk bulat. Atas ada madrasah. Madrasah tu saya naik. Saya tengok ada tempat kerusi. Masa tu dah ada kerusi dah. Ni zaman Turki Uthmaniyah. Nah, tu mungkin kerusi tu dah berapa ratus tahun dah. Nah, rasa 200 tahun rasanya dia punya kerusi tu. Kayu dia elok lagi. Dan saya tengok kerusi tu, saya tengok ni. Maksudnya murid-murid pada zaman tersebut dah mengaji atas kursi. Dah mengaji atas kursi dah waktu tu. Mungkin di kutab tu lah kot, di tempat mengaji tu. Tapi di masjid tetap juga duduk di bawah. Waktu pengajian di bawah yang macam ni adalah pengajian yang barakah sebenarnya. Berbeza di Dewan Universiti sekarang ni, yang dia duduk lebih tinggi pada Tok Guru ni. Naik ke atas ni. Dan kali dia duduk atas, dia tengok Tok Guru duduk ke bawah. Nah, patutnya di bawah. Sama ataupun di bawahkan lagi. Tok Guru di atas. Patutnya macam tu. Tak. Dia berubah, naik ke atas. Anak murid duduk atas, Tok Guru duduk bawah. Kau suka dia nak masuk bila pun. Bukan kata di tempat lain. Azhar pun buat macam tu. Azhar pun di universiti, di kuliah pun buat juga sistem bangunan orang panggil pak anak murid duduk kat atas macam tu, Tok Guru duduk di bawah. Jadi tetap juga sistem yang lama yang comel. Sistem lama yang comel. Tapi tak tahu kot mereka buat macam tu mungkin untuk nak orang panggil nak jadi sempitkan ruang. Nak bagi ruang tu boleh masuk ramai orang, maka dia buat dalam bentuk macam tu. Sebab kalau buat bentuk macam tu mungkin tak ramai orang boleh masuk. Maka dia buat macam tu. Tu dari segi fizik ke sains mampu pilih apa pun. Kan? Yang penting dia bagi ramai orang. Itu lah. Mungkin sebab tu lah kot dia kata nak orang panggil nak jimatkan ruang, maka dia buat macam tu. Boleh jadilah. Walaupun kita kata mungkin niat dia macam tu tak ada masalah. Tapi saya tengok kerusi tu tuan-tuan, kerusi tu ajaib sikit. Dia ada susun ikut dengan tubuh badan seorang budak yang akan duduk. Dan kerusi tu kalau duduk, insya-Allah tak mengantuk. Yang pertama kerana dia akan duduk dengan tetap. Dan kemudian meja dia betul-betul dengan mata kita. Tak sama macam meja ni. Kalau meja macam ni duduk kat sekolah, tu dia. Peta Kalimantan Selatan ada. Nak murid duduk macam tu terus tidak. Sebab apa? Sebab mata kita duduk macam tu. Kemudian kita akan duduk macam ni. Tapi kerusi tu kita masuk saja dah sempit dah. Nak masuk duduk tu meja dengan kerusi bergabung. Kemudian bila masuk, mau tak mau memang kena duduk macam tu. Duduk macam ni tak selesa. Kena duduk betul-betul baru selesa. Duduk betul-betul. Dan kemudian dia punya meja dia di atas sikit macam ni. Dan nampak betul-betul dengan situ. Dan ada buku pula. Ada buku rupanya dekat dengan buku sejarah lama letak di situ. Pembinaan kerusi tersebut. Dan kegunaan kerusi tadi untuk pembelajaran. Oh, saya kata kemah zaman dulu. Maksudnya dalam bahasa orang putih panggil civilization. Oh, tu cara tu.
Cara-cara nak tutup dah tu. Senenek lagi. Dia punya apa panggil apa? Apa dia civilization? Apa dia? Ketamadunan dia. Tamadun dia pun sakan. Kenapa kita tak ambil balik sistem tu? Dibuat balik kerusi dengan bentuk ataupun dengan kiraan isi padu ayak kan. Kiraan dia tu dengan dia punya ukuran dia semua tadi, kalau buat macam tu balik di sekolah rendah, insya-Allah anak murid tak tidur. Kecuali dia memang kaki tidur lah, tu tak nak buat apa lah. Mungkin dia tidur dalam diri, boleh dia tu tidur. Boleh dia tu. Tapi biasanya payah nak tidur kalau kursi yang macam tu. Saya kagum betul tengok. Saya pun terlupa ambil gambar, cuma saya terlupa nak ambil dia punya ukuran tu. Jadi insya-Allah kalau kata ni kena bawa orang tukang kayu baru betul. Ambil dia ukok semua tu. Balik buat balik macam tu sebiji. Comel kena ambil balik tu apa ni? Tamadun orang-orang dulu ni kita kena ambil balik. Kerana tu semua berguna untuk zaman sekarang. Al-jam'u baina qadimis salih wal jadid nafi', kata ulama. Gabung di antara yang dahulu punya sistem dahulu yang bagus dengan sistem baru yang bermanfaat. Digabungkan macam tu, jadi khair. Karena sekarang ni zaman dalam kelas ada kerusi. Kenapa kita tak cuba fikirkan kerusi yang mana tidak boleh bagi pelajar tadi mengantuk dalam kelas? Macam tu sekali difikirkan oleh para ulama zaman tersebut. Kenapa saya cerita yang tu? Tiba-tiba pergi cerita tentang Sabil tu apa pasal? Saya pun tak pasti. Jadi duduk dengan penuh mulia dan sempurna, bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Baik, sikit murajaah ilmu sebelum majlisnya. Ini adab alim, jangan lupakannya. Ini adab alim dengan ilmunya, dengan majlisnya, perlu dia murajaah sebelum datang majlis. Walaupun dia dah baca kitab tadi berkali-kali. Guru kepada guru-guru kami. Dan juga saya sempat belajar dengan beliau, iaitu Syekh Mustafa Imran rahimahullahu ta'ala, Syekhul Mutakallimin, ketua ulama ataupun ulama besar dalam ilmu kalam di Al-Azhar Al-Syarif. Dia pernah sebut ketika anak-anak murid dia tanya, Syekh masih baca, Syekh Ahmad Mamduh cerita dekat saya, pernah tanya kat dia, Syekh masih lagi murajaah kitab sebelum hadir ke dars, sedangkan dia dah baca kitab tu berpuluh kali dah, ratus kali. Mengajar di Al-Azhar Al-Syarif lebih daripada 30 tahun. 30 tahun mengajar dalam jami', dalam masjid Al-Azhar Al-Syarif. Dekat 40 tahun dia mengajar. Dia meninggal umur 80-an, 90, dekat 90. Tuan-tuan, dia nak datang mengajar Idah Mubham, syarah kepada Sulam Munawrah, karangan Al-Imam Ad-Damanhuri, dia akan baca balik lagi. Dia baca sambil-sambil sebelum anak murid mai tu dia baca dulu. Dia baca dah. Kata Syekh masih murajaah. Syekh pun murajaah lagi. Patutnya dia tu datang tu tak bawa kitab pun boleh. Dia hafal semua. Dia kata ini nahnu nata'abbadana Allahu bil ilm, kata beliau. Kami beribadah kepada Allah dengan ilmu. Ini ibadahnya kami. Saya baca ni dengan niat ibadah. Saya bukan baca ni datang kepada murid hanya terus nak bercakap macam tu tanpa saya rujuk balik. Walaupun saya dah khatam kitab ni puluhan, ratusan kali, kata beliau. Hasyiah Sabban dalam kepala. Syekh Sabban al-Mallawi, mantik dalam kepala. Tapi tetap juga murajaah. Tetap juga merujuk kembali, tengok balik kitab-kitab sebelum mulakan mengajar. Ini sifat mulia seorang guru. Kerana apa? Kerana murid dituntut untuk datang dengan persediaan. Guru juga perlu bersedia sebelum datang untuk menyampaikan ilmu. Kalau tidak nanti dia tidak amanah dengan ilmu. Itu kata seorang Kiai Jazuli rahimahullahu ta'ala, antara guru di Pondok Langitan, kata beliau, seorang guru kalau kata datang tidak murajaah, tidak mutalaah sebelum datang ke pengajian, libur saja, kata dia. Baik cuti saja. Karena kamu tidak amanah dengan ilmu. Sebelum main mengaji itu baca dulu walaupun sebaris dua baris. Untuk kamu murajaah balik, tengok sebab kamu nak mengajar lagi. Rujuk dulu kitab dan tengok dulu, baca sikit. Kurang-kurangnya dapat untuk kamu nak sampaikan dalam majlis nanti. Itu sepatutnya. Ini tidak murajaah kita pipi terus terodong macam tu saja, maka kita tidak amanah dengan ilmu kita pada ketika tersebut, kata para ulama. Tamam? Ini Syekh Mustafa Imran yang dia pernah sebut. dia melawak lah. Dia kata kalau saya mati nanti, kalau malaikat mai tanya soalan dekat saya, man rabbuka, saya akan tanya balik kat malaikat, takkan tanya soalan tu saja, dia kata. Saya mengajak dalam Azhar 40 tahun lebih tentang Allah Ta'ala. Kamu mai tanya lagi siapa Tuhan saya? Ni orang kata, ni bukan sombong sana. Ni kata Syekh Ahmad Mamduh, hada kamalul yaqin. Ini sangat yakin dengan jawapan dia akan bagi nanti di depan Allah Ta'ala. Saya mengajak tauhid dalam Masjid Al-Azhar. Saya yang mengenalkan anak-anak murid saya kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kamu datang tanya kat saya, merabbuka. Kemah. Kita suruh buat kemah tu lah. Jadi kalau malaikat tanya saya mengaji Baqarah habis, takkan tanya marabbuka aja. Malaikat kata sembang.
kenal Tuhan. Ini kamalul yaqin yang Allah Ta'ala beri kepada beliau, Maulana Syekh Mustafa Imran rahimahullahu ta'ala. Mereka semua ni adalah jibal, tiang-tiang ataupun gunung-gunung besar yang berada di Al-Azhar Al-Syarif dan telah meninggal dunia semua. Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada tahun ini 2020 ni, banyak di kalangan para ulama aulia Allah Taala dijemput oleh Allah Taala. Jadi kita mohon kepada Allah, moga Allah Taala gantikan dengan generasi yang mana mampu untuk membawa ilmu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Allah Taala memberikan kepada mereka dengan kebaikan dengan apa yang telah mereka korbankan kepada agama Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, setakat itu dulu saya kira. Insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan, insya-Allah kalau ada rezeki dan peluang, nanti kita akan sembang balik dengan Tuan Imam. Dia akan keluar lagi iklannya, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kerana tak sempat untuk nak khatamkan kitab ini. Tak apalah, yang penting kita mengaji sikit-sikit pun, yang penting nanti akan khatam kitab ini insya-Allah taala. Saya mohon ampun, mohon maaf khusus kepada para guru, kepada para asatizah kalau ada saya tersalah dalam ucapan saya, terkasar dalam bahasa. Moga-moga Allah Taala ampunkan dan mohon teguran daripada para guru semua. Dan saya mohon juga doa daripada ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak agar zawiyah pondok saya nanti di Pedu yang dalam proses sekarang ni tolak tanah untuk selesai dah, akan tambun dan kemudian akan mula proses pembinaan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kebaikan, diturunkan rahmat dan barakah insya-Allah di tempat tersebut. Dilahirkan para ulama daripada tempat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau tuan-tuan ada masa rezeki peluang, pergilah jalan di sana. Bagi tahu saya dulu. Boleh saya bawa dulu tepi rumah saya aja. Pondok akan buat di tepi rumah saya. Konsepnya saya beritahu, kita akan buat dalam bata merah semua. Untuk tengok bata merah apa yang jadi gram. Jadi saya memang ada otak lah buat bata merah. Dan masjid saya tu insya-Allah dalam kapasiti boleh dalam 500 orang kot insya-Allah. Lukis plan masih lukis sekarang ni. Kemudian akan naik nanti macam Jawa punya. Dia akan naik macam bangunan Jawa. Bumbung Jawa. Jadi tuan-tuan pi tu seolah-olah masuk ke tanah Jawa insya-Allah. Jadi jemput tuan-tuan datang ke sana, bagi tahu saya dulu, kalau ada rezeki makan nasi, kalau tak ada rezeki makan cok kodok, kan? Ataupun krepek-krepek apa yang ada lah kalau lambat. Jadi bagi tahu insya-Allah kalau nak pergi ke sana, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada pihak masjid, kepada tuan imam, kepada Al-Fadhil Ustaz Hidayat yang menyusun majlis kita daripada awal sampai habis bersama dengan tuan imam, dan juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang bertungkus lumus, yang melayan kami para tetamu ni, dan juga melayan para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang datang, penuntut-penuntut ilmu yang datang, para guru yang hadir. Moga-moga semuanya menjadi sebab untuk kita mendapatkan kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.